Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustaz Juan dalam subjek Akhlak tahun 5. Pada kali ini kita akan mengulang kaji pelajaran yang pertama, iaitu menjaga maruah. Muka surat 5 hingga 9. Okey, mari kita lihat, baca dan fahami. Okey, murid-murid boleh tengok buku teks masing-masing. Sejak dari zaman kanak-kanak lagi, kita mahu dihargai dan dihormati. Kita tidak suka kawan-kawan mengejek atau mengata kita, apalagi memburuk-burukkan nama kita. Ini bererti sejak kecil lagi kita mahu orang lain menjaga nama baik kita atau kehormatan diri kita. Tetapi sedarkah kita bahawa kadang-kadang kita sendiri tidak menjaga kehormatan diri kita sendiri dengan melakukan perbuatan yang salah dan tidak disukai oleh orang lain, seperti yang pertama, bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar dan kesat kepada orang lain. Yang kedua, berpakaian tidak sopan dan kotor. Tidak sopan ni yang menjolok mata lah, dan juga pakaian itu tidak bersih. Yang ketiga, malas. Malas belajar, malas membantu kawan dan sebagainya. Yang keempat, degil dan tidak mendengar nasihat ibu bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Yang kelima, mengambil barang orang lain. Istilahnya panjang tangan. Yang keenam, tidak patuh kepada peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Sempena COVID ni, kerajaan telah menyediakan SOP yang perlu dipatuhi setiap rakyat Malaysia supaya kita dapat menangani COVID-19. Mudah-mudahan COVID ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okey, yang seterusnya, semua itu boleh merosakkan nama baik dan menyebabkan orang lain akan mengata kita, sehingga nama kita tercemar dan orang tidak menghormati kita lagi. Apabila kita melakukan 6 perkara itu atau lebih daripada itu, akan merosakkan nama baik kita. Bukan sahaja nama baik, tapi nama baik keluarga kita juga akan tercemar. Okey, kita tidak lagi dihormati dan tidak lagi disegani. Di antara contoh kemuliaan diri ialah menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga dengan tidak membuat sesuatu perkara buruk yang boleh mencemarkan nama baik, seperti mencuri, menghisap rokok, bergaduh sesama kawan dan sebagainya. Oleh itu, pelajar yang baik akan menunjukkan pribadi yang mulia serta berbudi bahasa yang sopan. Okey, boleh faham kan? Seterusnya, mari kita lihat apa dia pengertian menjaga maruah ni. Menjaga maruah artinya menjaga kehormatan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik dan dilarang oleh ajaran Islam. Ajaran Islam telah menggaris pandukan untuk umatnya agar menjaga maruah diri, tidak memalukan diri sendiri dan tidak memalukan keluarga. Sebagai contoh, kita mencuri, kan? Bila kita mencuri, nama kita dikenali, oleh orang ramai. Oh, dia ni mencuri, kan? Bukan sahaja diri kita, tapi keluarga kita juga akan terbabit atau terlibat. Okey. Ini bermaksud sentiasa berhati-hati dalam semua perbuatan agar tidak melakukan perkara-perkara buruk yang dilarang oleh ajaran Islam. Kita kena hati-hati sama ada daripada perbuatan ataupun percakapan sebenarnya. Bila kita cakap benda-benda yang kesat, orang akan kenal kita dengan kita ni suka bercakap kotor, cakap kasar dan sebagainya. Orang yang bermaruah ialah orang yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan diri supaya ia dihormati dan dipandang tinggi oleh orang lain. Orang yang bermaruah ni, dia menjaga maruah dia ni, orang akan hormat dia. Orang akan pandang tinggi terhadap dia dan orang tidak berani untuk mengata tentang diri dia.
Okey, seterusnya dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Okey, boleh faham kan? Okey, cara-cara menjaga maruah. Okey, macam mana kita mau menjaga maruah? Yang pertama, kena taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kena laksanakan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Pakaian, percakapan, perbuatan kita ikut Rasulullah. Yang kedua, menjaga adab. Menjaga adab ni kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sahaja. Jangan buat perkara yang tidak baik. Yang ketiga, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan nama baik sendiri. Sama tadi macam contoh tadi, kita mencuri. Orang kenal sudah nama kita pencuri. Mana-mana kita pergi, orang akan tahu dan orang akan cop kita si pencuri. Bukan lagi nama kita, nama bagus-bagus Anwar, tiba-tiba kena panggil pencuri. Yang keempat, tidak buruk sangka kepada orang lain. Kita tidak mudah untuk berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang kelima, tidak suka bercerita atau mendengar cerita tentang keburukan orang lain. Setiap kali kita mendengar cerita buruk tentang orang lain, cuba kita hindari daripada orang itu. Kan? Takut kita akan menjadi fitnah kepada orang itu. Yang keenam, tidak suka mendedahkan keburukan orang lain. Apa maksudnya? Kalau kita tahu keburukan orang tu, kita tidak akan menceritakan kepada orang lain. Sebab itu adalah aib diri dia. Biarlah itu dia dengan Allah. Yang ketujuh, berlaku adil. Berlaku adillah dalam semua perkara. Dan yang ke-8, tidak berlawanan dengan orang-orang yang rendah pribadinya. Okey, apa pula ciri-ciri orang yang menjaga maruah? Yang pertama, mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Ciri-ciri orang yang menjaga maruah ni, dia punya ciri-ciri yang ada dalam diri dia. Dia sentiasa taat kepada perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mencemuh kawan-kawan, tidak melakukan perkara yang boleh menjejaskan nama Rasulullah, kan? Ketiga, menjaga nama baik ibu bapa dengan mentaati dan mengikuti nasihat kedua ibu bapa. Jangan sesekali kita membantah kedua ibu bapa selagi mana perintah mereka tu adalah perkara yang mendatangkan kebaikan. Tapi kalau keburukan, kita kena elak. Kalau kena suruh mencuri, kita kena elak dan kita cakap bagus-bagus dengan ibu bapa kita. Walaupun mereka itu jahat semacam dajjal sekalipun, kita kena berbuat baik kepada ibu bapa dan berdoa mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mengawal diri daripada pergi ke tempat yang boleh membawa kepada kejahatan. Okey, kita kawal diri kita sebab bukan orang lain yang mengawal kita, bukan ibu bapa, kan? Walaupun ibu bapa sudah menasihati kita, kalau kita mau buat juga, kita pasti akan buat. Jadi, kawal diri kita, nasihat untuk diri sendiri agar tidak pergi ke tempat yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan yang kelima, yang terakhir, mengawal tingkah laku yang baik. Kita sentiasa melakukan perkara-perkara baik sahaja. Janganlah buat perkara yang mendatangkan kemarahan orang lain, kan? Sebab kita mau jaga maruah kita. Jadilah orang yang sentiasa diingati akan kebaikan. Jangan jadi orang yang sentiasa diingati tentang kejahatannya. Sampai mati pun kita akan dikatakan buruk. Jadi berhati-hati. Dan kelebihan menjaga maruah. Apa dia kelebihan dia? Pertama, dikasihi dan disayangi Allah dan Rasul.
Yang kedua, mendapat rahmat dan keberkatan serta meruah rezeki, melimpah ruah. Rezeki tidak putus-putus kita dapat. Yang ketiga, keluarga dan diri sentiasa dihormati dan dipandang tinggi oleh orang lain. Orang lain tidak akan berani untuk mengata sebab kita melakukan perkara yang baik. Jangan bagi peluang untuk orang mengata kita. Jadi kena hati-hati dan jaga maruah. Yang keempat, menjadi contoh dan ikutan oleh orang lain. Bila kita melakukan perkara-perkara yang baik dan disenangi oleh orang lain, maka kita boleh menjadi contoh kepada orang lain. Okey, yang terakhir iaitu pengajaran. Yang pertama, seseorang pelajar hendaklah menjaga nama baik dan maruah kedua ibu bapa dan diri sendiri dengan melakukan kebaikan. Jangan melakukan kejahatan. Yang kedua, pelajar hendaklah menjauhi perbuatan yang boleh mencemar nama diri sendiri, keluarga dan sekolah. Yang ketiga, ajaklah kawan-kawan untuk meninggikan nama sekolah dengan sentiasa meninggikan prestasi kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum. Okey? Sentiasa bersama-sama dengan kawan, ajak kawan dan jangan kita sendiri-sendiri. Jangan sampai kawan kita terjerumus dengan kejahatan. Kita bawalah supaya sekolah kita mendapat nama baik dan prestasi kita semakin meningkat. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat difahami dan disampaikan kepada kawan-kawan kita. Wallahu a'lam. Itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe TV Pendidikan Sri KK.